Penceramah sudah diperkenalkan. Oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Wan Ahmad Syawal untuk meneruskan sesi perkongsian ilmu pada petang ini. Dipersilakan Cikgu. Encik Syafura, tadi ada permintaan untuk kita buat rakaman. Oh, okey Puan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi yang berusaha pengurusi JKD Matematik Menengah Rendah Daerah Johor Bahru, rangkap Ketua SMK Taman Sesejaya Puan Surati binti Sailin, guru kanan mata pelajaran Matematik SMK Taman Sesejaya, dan seterusnya rakan-rakan guru Matematik Menengah Rendah Daerah Johor Bahru yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan cuba berkongsi berkaitan dengan satu aplikasi yang mana merupakan satu, bagi saya merupakan satu aplikasi yang mudah dan sangat berguna untuk kita gunakan, okey, dalam kita membina soalan dan juga untuk aktiviti tambahan, dalam kita menjalankan PDPR bersama dengan pelajar. Dan mungkin ada di antara kita semua yang pernah menggunakan aplikasi ini. Boleh tak saya dapatkan survey sikit berapa orang yang dah biasa menggunakan aplikasi ini? Cuba angkat tangan guna apa ni? Guna raise hand. Okey, so ramai jugalah, okey. Ramai juga yang ada menggunakan Classcade. Okey, so mungkin secara basicnya cikgu-cikgu dah tahulah, dan ada juga yang mungkin belum lagi berkenalan dengan aplikasi Classcade ini. Okey, terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Boleh turunkan tangan. Okey. Jadi kita kongsi, kita cuba berkongsi. Nak kata saya expert dalam Classcade pun tak juga. Cuma saya biasalah menggunakan Classcade ini untuk subjek saya, sebab subjek saya adalah sejarah. Jadi matematik dia lain daripada sejarah. Sebab sejarah dia lebih kepada tulisan, word, tapi matematik dia lebih kepada simbol-simbol matematik. Itu yang ada perbezaan sikit lah. Tapi tak apa, kita cuba bincang, kita cuba sama-sama dapat penyelesaian macam mana kita nak minta pelajar menjawab soalan jika ada menggunakan simbol-simbol matematik. Okey. Kalau menggunakan ayat yang biasa tak ada masalah. Okey. Jadi pertama sekali untuk bengkel pada hari ini saya bahagikan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama sekali saya perkenalkan dulu Classcade tu apa. Okey, Classcade tu apa. Macam mana kita nak sign up Classcade ni. Kemudian untuk bengkel yang kedua, sesi yang kedua, saya akan tunjukkan cara untuk membina soalan, untuk membuat soalan ataupun assignment dalam Classcade. Dan yang ketiga, cikgu-cikgu sendiri mencuba untuk menggunakan Classcade. Kat situ nanti kalau ada masalah ke apa ke, cikgu boleh tanyalah kepada saya untuk kita dapatkan penyelesaian bersama-sama, berkenaan dengan Classcade ni. Okey, jadi pertama sekali untuk Classcade, dia merupakan satu perisian yang percuma lah. Percuma dan berbayar juga. Percuma, maksudnya percuma kat sini percuma bersyarat. Dia ada, kita panggil sebagai account basic. Basic ni diberikan kita secara percuma. Walaupun percuma, sebenarnya kita dah boleh menggunakanlah aplikasi ini di peringkat sekolah untuk untuk pelajar kita di dalam kelas ataupun dalam satu tingkatan masih boleh support untuk basic account. First kali untuk kita dapatkan aplikasi ini, kita pergi daripada Google, kita search dekat Google ni, kita tulis Classcade. Kita search Classcade, dia akan keluarkan
atas sekali ni classkit.com. Okay, so inilah aplikasi yang kita akan gunakan, iaitu classkit.com, helping teacher be awesome. Okay. Kemudian bila dah ni kita klik pada Classkit. Kalau saya terlaju ke apa, mohon beritahu Okay, bila kita masuk pada classkit.com, dia akan pergi ke paparan seperti ini. Okay, untuk yang masih belum pernah sign up, okay, Classkit ni, cikgu pergi pada butang sign up yang tengah-tengah ni, warna hijau. Okay, untuk yang dah biasa, cikgu just login sahaja. Okay, login sahaja di tepi sebelah kanan atas ni. Okay, so saya anggap semua cikgu belum sign up lagi, jadi saya ajar untuk bagaimana untuk sign up. Okay, pergi pada sign up. Okay, dia akan minta kita pilih sama ada kita student ataupun as a teacher. Okay, so I am a teacher lah. Kita untuk sebagai guru sebagai guru. Okay, kemudian kat sini ada beberapa cara lah untuk kita sign up. Okay, dan yang biasa kita gunakan adalah sign up with Google. Okay, kita akan sign up with Google. Okay, kat sini cikgu boleh masukkan akaun Google cikgu. Kalau dah ada macam ni, kat sini ada beberapa akaun dalam komputer saya. Jadi saya boleh pilih lah mana yang saya nak daftarkan sebagai akaun Classkit saya. So, contohnya saya ambil yang akaun MOE ni. Okay, akaun MOE sebagai akaun Classkit saya. Saya klik saja nanti. Okay, sepatutnya sebab saya dah daftar sebenarnya, saya dah daftar. Sepatutnya nanti dia akan keluarkan itu. Lepas tu dia minta cikgu apa ni? Sekejap saya gunakan akaun lain dulu lah. Takut cikgu tak faham. Okay, saya tunjukkan daripada awal sebab kalau akaun yang belum kita daftar, okay, tak apalah. Saya pakai yang ni juga. Okay, bila cikgu-cikgu dah sign up, dia akan minta satu paparan ada nama cikgu. Okay, ada nama. Lepas tu yang atas sekali tu dikosongkan. Kat situ cikgu masukkan nama yang mana pelajar boleh masukkan. Pelajar boleh nampak nama cikgu. Contohnya Cikgu Syawal. Masukkan kat situ Cikgu Syawal. Dekat bawah tu barulah nama penuh kita. Okay, nama penuh kita. Kemudian bila cikgu dah okey, dia akan keluar paparan seperti ni pula. Confirm organisation. Ni kat sini cikgu letak je. Kalau cikgu daripada panitia matematik je, cikgu tulislah panitia matematik. Ataupun cikgu tulis cikgu sejarah. Cikgu matematik. Dia akan keluar lah. Kalau dah ada dalam list dia, dia akan keluar. Contoh saya tulis kat sini panitia sejarah contoh saya ambil sebab saya sebagai guru sejarah, saya tulis panitia sejarah. So dia akan keluar lah panitia sejarah yang dah ada. Macam ni panitia sejarah SMK Taman Sejaya, maksudnya dah ada akan guru yang dah daftarkan sebelum ni menggunakan panitia sejarah SMK Taman Sejaya. Maknanya kita boleh join. Okay. Kalau tak ada, dia akan createkan yang baru untuk kita. Contohnya kita tulis panitia matematik SMK Taman Sejaya. Belum ada contohnya belum ada, dia akan createkan untuk kita. Kalau tak ada pilihan kat bawah ni. So kalau tak ada, just kita tulis is not listed, nanti dia akan addkan organisation untuk kita. Okay. Contoh saya ambil ini, saya pun klik pada panitia sejarah. So join. Okay. So dia dah createkan account untuk kita. Dia dah keluar ke sini nama kita dan kita merupakan basic account. Okay. Ini pertama. Setakat ni boleh ikut cikgu? Okay, nanti kalau ada soalan boleh terus tanya di bahagian komen. Saya standby juga di bahagian komen. Okay. So bila dah create macam ni, okay, kita sekarang berada di account basic. Okay, apa beza account basic dengan account yang berbayar? Okay, untuk account basic, okay, untuk bahagian assignment ni, dia cuma benarkan kita bina 20 assignment sahaja untuk satu account.
Okay, itu untuk akaun yang basic. Okay, kita cuma boleh buat 20 assignment saja dalam satu akaun. Maksudnya kalau kita dah lebih 20 assignment, kita kena delete. Okay, kita kena delete dulu assignment yang terdahulu untuk kita masukkan assignment yang baru. Okay, tu dia punya basic lah. Kekurangan dia berbanding dengan jika berbayar. Okay, so kalau cikgu memerlukan simpanan assignment, contohnya cikgu buat aktiviti PPD bersama dengan pelajar, cikgu tak nak delete, so cikgu just createkan satu akaun Google yang baru, just daftarkan kepada akaun yang kedua lah, akaun yang baru. Supaya akaun yang pertama tadi dah cukup 20, kita just tambah lagi akaun yang baru untuk tambah lagi 20 yang seterusnya. Itu yang kita boleh buat. Okay. Banyak tahun sapu semua sampai. Ada soalan ke? Aku tinggal ada. Sapu sampai-sampai yang tak sama ni lagi ada nampak tu sampai semua kalau kita nak. Cikgu Lokman tu. Okey, ni akan ada soalan. Okey. So ini adalah paparan kelas kit. Okey, paparan utama dia. Okey, so kat sini apa yang penting, apa yang kita akan gunakan, okey. Yang pertama sekali adalah menu assignment. Okey, menu assignment. So ini merupakan menu assignment lah. Yang akan keluarkan segala assignment kita kat bawah ini. Okey, ada 20 assignment akan keluar di paparan ini. So kita pilihlah assignment mana yang berkenaan yang kita nak nak gunakan ataupun nak pantau aktiviti pelajar. Okey, roster ni adalah macam kehadiran lah. Okay, kehadiran. Contohnya sampel roster ni dia dah sediakan beberapa pelajar yang dah hadir. Ni dikeluarkan kat sini. Pelajar ni merupakan nama-nama pelajar yang join kita punya assignment yang kita dah create ataupun yang kita dah buat. Dia macam jadual kehadiran lah untuk bahagian roster. Jadi kita just boleh pantau, kita boleh lihat je siapa yang masuk, siapa yang hadir untuk kelas kita pada hari tersebut untuk kelas kit. Okey, so kita banyak bermain dengan assignment lah. Yang lain ni just notification dan profile saja, kita tak ada guna sangat. Kita just guna dua ini sahaja. Okay, yang penting kita gunakan assignment. Okey, kat sini senarai assignment. Kalau kita nak delete assignment, kita just klik yang butang hujung ni dan kita just delete dia. Okey, delete. Kalau kita nak lihat, kita view work. Ataupun kita terus klik pada assignment yang dah di-create ni. Okay, klik yang akan keluarkan slide macam ni lah. Okay, so satu lagi butang yang penting adalah butang yang berwarna hijau ni. Yang ni untuk kita create assignment yang baru. So bila kita klik yang ini, dia akan saja beberapa cara untuk kita create assignment yang baru. Biasanya kita akan gunakan new blank assignment untuk kita mulakan daripada awal. Okay, ni adalah butang untuk kita create assignment. So butang-butang ini sajalah yang kita akan gunakan lah dalam kelas kit yang penting. Okay, assignment dan juga butang new assignment. Okay, jadi sekarang ni kita nak bina soalan. Okay, kita nak bina sama ada soalan peperiksaan ataupun soalan yang kita nak gunakan dalam PDPR. Yang mana kelebihan kelas kit ni sebenarnya, kita boleh gunakan aplikasi ini bersama-sama dengan pelajar secara live. Maknanya kita bagi tugasan pada pelajar pun masuk, daftarkan nama dia, lepas tu dia pun buat aktiviti yang kita berikan pada mereka. Okay, sambil-sambil mereka buat tu, kita boleh pantau secara live, kita boleh lihat seorang demi seorang tugasan-tugasan yang telah dibuat. Okay, tugasan yang dibuat, contohnya macam saya ambil yang ni, demo assignment ni, saya klik yang ini. Ini merupakan assignment yang kita buat. Okay. Kemudian kita nak lihat pelajar tu buat secara live, kita pergi pada view work. Okay, dekat sini nanti dia akan ajar lah. Kalau first time masuk dia akan ajar macam mana nak gunakan ini semua. Okay, kat sini akan keluar semua pelajar yang join kita punya tugasan. Kalau pelajar tu join secara live, maknanya kita bagi link dan kita tunggu di kelas kit, kita akan nampaklah pelajar kita join seorang-seorang. Lepas tu kita akan nampak kalau dia warna hitam gelap macam ni, maksudnya pelajar tu sedang aktif. Okay, sedang aktif dan sedang menyelesaikan tugasan kita. So kita boleh pantau dia.
Contohnya pada page yang ke-6 ni kita nak lihat betul tak dia buat, kita pun klik pada pelajar tersebut. So kita boleh nampaklah pelajar tu menyelesaikan masalah. Okay, dalam masa yang sama juga kita boleh pantau dia, kita boleh komen. Okay, kita boleh komen, kita letakkan teks. Contohnya dia buat salah, kita komen. Okay, ini salah, kita ambil teks ni. Okay, kemudian kita tulis je dekat sini. Okay, kita komen apa-apalah yang berkaitan. Dan dalam masa yang sama pelajar akan nampak teks kita ni. So sambil-sambil buat, oh salah rupanya. Kita pun guide dia sikit, bukan bagi jawapan, kita guide dia untuk buat, untuk tukar jawapan dan sebagainya. Okay, itulah kelebihan Classcade. Banyak lagi dah, nanti kita akan berkenalan dengan satu persatu simbol dia ni. Okay, itu adalah pelajar yang guna phone boleh buat jalan kerja matematik ke? Okay, jalan kerja matematik kalau yang simple boleh buat. Kalau yang menggunakan simbol-simbol seperti kuasa 2 dan sebagainya, saya suggestkan kita minta pelajar buat di kertas dan ambil gambar. Okay, ambil gambar dan dia upload di Classcade. Biasa macam tu lah kalau matematik. Okay, nanti kita try buat. Okay, so ni kelebihan dia lah berbanding dengan aplikasi yang lain. Maksudnya kita boleh buat kelas matematik pada hari itu menggunakan Classcade sahaja. So kita boleh pantau seorang demi seorang pelajar kita dalam masa yang sama. Okay, dan untuk create okay, ni yang dah siap saya mulakan daripada awal. Okay, so kita nak create satu soalan yang baru. Okay, untuk create soalan, okay, kita kena ada satu set soalan lah. Okay, senang kita kena ada satu set soalan yang lengkap. Contohnya saya ada satu set soalan matematik. Sekejap saya tunjukkan. Contoh saya ada satu set soalan. Okey. Contoh saya buat soalan ni dalam Word. Okey. Ni soalan matematik lah. Ada bahagian A, ada bahagian B dan ada bahagian C. Okey, contoh ni soalan saya. Okey. Untuk saya masukkan ke dalam Classcade, saya tak perlu nak salin soalan. Kita boleh salin soalan juga. Okey, kalau cikgu rajin. Tapi kalau cikgu dah ada set soalan macam ni, kita just tarik saja masuk ke dalam Classcade. Tapi dia tak support soalan yang menggunakan Microsoft Word. Okay, so untuk kita boleh join dia dengan Classcade, kita kena save as-kan dia sebagai PDF. Okay, kita save as-kan dia sebagai PDF. Contohnya saya save as ni. Okay, saya dah save. Saya save as. Okay, saya browse mana-mana saya letak kat desktop contohnya. Okay, save as ni kita tukarkan ke dia pada PDF. Okay, kemudian baru kita save. Okay, maksudnya kita dah sediakan set soalan dalam PDF. Okay, sebab Classcade dia tak boleh baca daripada Microsoft Word. Dia boleh baca daripada PDF, file PDF sahaja ataupun dalam bentuk gambar. Okay, so kita kena tukar dulu ke dalam bentuk PDF. Okay, bila dah siap soalan, okay, contohnya kita kena ambil set ini untuk kita bagi pada pelajar dalam Classcade. Okay, kemudian kita balik semula kepada kita punya Classcade. Okay, first kali kita nak create soalan, kita pergi pada butang warna hijau atas ni, kita ambil new blank assignment. Okay, dia akan keluar paparan seperti ini. Ini adalah untuk kita membina slide-slide soalan kita. Dia akan berbentuk slide. Default dia akan bagi kita 3 slide. Pertama, kalau kita perlukan tambahan, kita just add je saja tepi ni. Okay, dia akan tambahlah seberapa banyak yang kita perlukan. Okay, di atas ni adalah nama assignment lah. Kita namakan assignment. Contohnya tugasan matematik, latihan matematik. Okay, 1 contohnya. Okay, description ni adalah jawab semua soalan.
Okay, kat sini subjek pilihlah. Kalau subjek matematik, kita pilih matematik lah. Okay, math. Okay, tingkatan berapa? Kalau tingkatan 3, tingkatan 3. Yang access ni biarkan private. Private ni maksudnya kita je yang boleh access. Kita dan pelajar kita yang ada link saja yang boleh access kita punya assignment ini. Okey. Kemudian kat sini kita ada slide-slide yang kita nak gunakan. Okey, contohnya untuk slide yang pertama, okey, kat sini cikgu nak masukkan soalan objektif terlebih dahulu. Okey, sebab kita tak boleh masukkan sekaligus. Sebab bila sekaligus dia terlalu banyak, jadi tulisan tu tak berapa jelas. Jadi sebaiknya cikgu pecah-pecahkan dia kepada beberapa page lah supaya pelajar tu jelas untuk nampak soalan. Okay, dan muat juga untuk kita letak pilihan jawapan objektif. Okay, contoh page yang pertama ni cikgu nak buat soalan objektif. Okay, cikgu boleh buat arahan dia ke atas dulu menggunakan simbol-simbol yang ada. Okay, sebelum saya teruskan, kita berkenalan dululah dengan simbol-simbol yang ada atas ini. Ini simbol yang kita akan gunakan dalam membina soalan. Okey, yang ni anak panah ni untuk kita gerakkan lah. Ni nak menggunakan anak panah. Okey, untuk kita gerakkan simbol dan sebagainya nanti. Okey, ni pen. Okey, pen mode ni untuk kita type. Kita tulis secara menggunakan pen lah. Kalau kita tak ada pen, kita gunakan mouse. Tapi tak berapa cantik lah kualiti dia. Okey, so dia punya tu kurang cantik. Jadi biasa kita akan gunakan pen kalau ada pen. Okey. Kalau ada pen, kita boleh gunakan pen untuk digital, stylus pen. Okay, ni kalau ada iPad ke ataupun Surface ke, sesuai untuk gunakan butang pen ni. Kalau cikgu tak ada pen, tak apa, cikgu boleh gunakan teks. Okay, teks. Ini adalah highlighter. Okay, highlighter. Untuk kita highlightkan tulisan nanti, kalau dia dah siap, nak highlightkan, nak tunjuk cara pada pelajar ke apa. Highlighter. Ini pemadam. Kita nak padamkan apa yang kita dah tulis. Okay, yang ini dia boleh padamkan yang tulisan pen sahaja. Yang teks dia tak boleh padam. Okay, teks kita kena gunakan delete lah pada keyboard. Okay, ini teks. Okay, untuk kita masukkan teks, kita garis lah. Panjang mana kita nak teks tu. Kemudian kita tulis. Contohnya, soalan objektif. Ataupun bahagian A. Contohnya pun cikgu nak masukkan arahan di bawah ni pun boleh juga. Okey, sambung je, enter saja. Kemudian masukkan arahan cikgu, jawab semua soalan ke. Okey, kalau nak delete semua sekali, just tekan tong sampah hujung ni saja. Okey, tekan tong sampah, dia akan delete apa yang kita dah tulis. Okey, ini teks. Ini adalah garisan. Kita nak buat garisan. Contoh dalam matematik yang dia ada tunjukkan, kalau matematik, kita boleh gunakan garisan ni untuk menghubungkan titik-titik ataupun nak buat graf pun boleh gunakan garisan ini, ataupun nak gariskan ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita gunakan garisan. Okey, ini link. Contohnya kita ada link daripada YouTube, kita boleh masukkan kat sini link dia untuk pelajar tu masuklah. Okey, untuk pelajar tu masuk ke link tersebut. Okey, contoh saya ambil satu YouTube punya link. Saya ambil satu link YouTube. Okay, saya masukkan. Okay, contoh soalan. Contohnya, contoh soalan. Save. Okay, dia akan keluarkanlah satu button untuk contoh soalan. So, bila pelajar tekan yang ni, dia akan pergi pada YouTube. Okay, so YouTube. Okay, tutup link. Ini untuk kita masukkan gambar ataupun PDF yang kita dah buat tadi. Untuk kita masukkan soalan kat sini guna PDF, kita akan gunakan button kamera ni. Okay, kita klik pada ini, kita akan gunakan upload from computer. Yang kamera ni sebenarnya dia tak ada function sangat sebab dia tak link dia ada syarat-syarat dia lah untuk gunakan kamera. Biasanya kalau kita guna phone pun, pelajar guna phone ni nak ambil gambar tugasan dia ambil gambar dulu pakai kamera biasa. Lepas tu nanti dalam kelas kit dia gunakan button kamera ni dan dia upload from phone dia tu. Okay, daripada phone dia. Tetap kita gunakan upload from phone ataupun komputer.
Okey, yang ini kalau kita nak gunakan arahan secara audio. Okey, contoh bila kita klik pada audio ni, kalau cikgu dah ada mic, cikgu dah ada dia dah set up semua, kalau belum set up dia akan tanya untuk allowkan kita punya mikrofon dengan speaker kat atas ni. Kita just klik allow je lah. Kita benarkan untuk gunakan mikrofon. Okey, kemudian kita record lah. Okey, selamat sejahtera pelajar. Okey, hari ini pelajar dikendaki membuat soalan matematik objektif bahagian A. Okey, so selamat menjawab. Okey, contoh. So dia akan keluar lah arahan kita dalam bentuk audio. So kita letak kat sini contohnya. So pelajar pun kita klik pada ni. Ada dengar tak? Sekejap. Saya. Soalan matematik objektif bahagian A. Okay. So selamat menjawab. Itu adalah menggunakan audio. Dan audio ni juga kita boleh komen kalau kita sedang memantau aktiviti pelajar secara live. Pelajar tu ada salah ke apa, kita boleh komen dia menggunakan audio juga. Nanti kita letak di page yang dia tengah buat tu, pelajar boleh klik untuk dengar apa komen kita. Okay, itu butang audio. Okay, sebelah butang audio ni dipanggil manipulatif. Okay, manipulatif ni adalah untuk kita menggunakan aktiviti menggunakan simbol. Contohnya macam matematik kita ada contoh saya ambil satu contoh, biasanya kita gunakan gambar lah. Gambar. Ya, ni contoh je. Kita gunakan ini untuk kita masukkan ke dalam kotak-kotak yang kita sediakan. So untuk gerakkan kotak-kotak ni kita tak boleh gunakan kamera. Dia akan statik. Jadi nak gerakkan dia supaya pelajar boleh gerakkan dia, kita akan gunakan button manipulatif. Okay. So biasanya kita akan gunakan gambar lah. Okay, contoh saya ambil satu gambar. Okay, saya ambil gambar love ni. Okay, kalau boleh gambar tu, kalau yang gambar yang background dia kosong lah. Ataupun file dia jenis PNG. Supaya cantik lah gambar tu. Dia tak ada gangguan background. So gambar ni. So bila kita masuk ke gambar ni, nanti kita masukkan banyak-banyak lah. Masukkan masuk ada 6, contohnya pelajar boleh gerakkan lah. Bila dia buka nanti, dia boleh gerakkan gambar tu ke dalam kotak yang kita dah arahkan. Contohnya lah, kalau ada aktiviti yang melibatkan gerakan seperti ni, padankan ke apa ke, dia sesuai menggunakan button manipulatif. Okay, kalau dia gunakan gambar statik, dia boleh gunakan image juga. Cuma nanti bila kita dah run pada pelajar, gambar ni tak boleh digerakkan, dia statik kat situ sahaja. Okay, kalau kita nak gerakkan, nak benarkan pelajar gerak ke mana-mana, kita kena gunakan button manipulatif. Okay. Yang seterusnya, yang ini adalah jawapan secara struktur ataupun dalam bentuk penyelesaian masalah yang pelajar kena buat sendiri. Kita bagikan ruang untuk dia tulis. Okay, sama ada dalam bentuk tulisan. Okay. Bentuk tulisan ataupun apa-apa sahajalah. Okay, dalam simbol matematik je. So pelajar akan tulis di ruangan ini. Okay, so dia akan function bila kita run pada pelajar. Pelajar hanya boleh tulis dalam ruangan yang kita sediakan sahaja. Okay, penyelesaian matematik. Kalau sesuai lah, kalau menggunakan simbol dan sebagainya, dia susah sikit lah sebab kita tak ada simbol. Kita just minta pelajar upload sahaja hasil kerja yang dibuat gunakan kertas dan ambil gambar dan upload pada page yang kita sediakan. Nanti kita try buat. Kita try buat. Okey. Dekat sebelah ni pula adalah untuk jawapan objektif. Okey, jawapan objektif. Contohnya kita ada soalan nanti. Untuk soalan nombor 1, apa jawapan dia? Contohnya kita dah setkan jawapan dia D. So kita pun letakkan D sebagai jawapan yang betul, tandakan 1 markah dan kita save. Maknanya pelajar tu akan dapat markah secara automatik. Okay, ini button. Nanti kita tunjukkan secara detail nanti bila dah ada soalan. Okay. Yang ni stiker. Apa-apa stiker saja kita nak masuk. Banyaklah stiker-stiker yang diberikan untuk kita
cantikkan page kita lah. Okay, cantikkan page kita dan bagi perhargaan kan dan sebagainya lah untuk stiker. Ni background. Okay, kita boleh ubah background ni kepada warna-warna yang lain lah. Selain daripada warna putih. Ataupun kalau pematik nak petak-petak, kita gunakan petak-petak untuk graf dan sebagainya. Okay. Itu button-button yang ada semasa kita membina soalan. Okay. So saya padamkan semula. Okay, sekarang ni kita nak buat soalan objektif dulu Soalan objektif. Okay, dan kita dah ada set soalan tadi. Okay, kita dah ada set soalan tadi yang kita nak gunakan. Jadi yang pertama sekali kita klik pada kamera. Okay, dan kita pergi pada upload from computer. Kita cari, tadi saya save dekat desktop, PDF. Dia hanya boleh baca file berbentuk PDF sahaja. Jadi kita klik pada PDF matematik ini dan kita open. Okay, ini set soalan dia. Okay. So cara kita nak pilih soalan, okay, kalau cikgu nak pilih soalan itu satu persatu, just cikgu select, okay, dan cikgu pun next. Okay, kemudian next lagi. Kalau cikgu nak tambah lagi soalan, cikgu add another, cikgu ambil pula soalan yang kedua, okay, dan cikgu pun ulang perkara yang sama. Terpulang pada cikgu nak masukkan berapa soalan dalam satu page. Kalau cikgu nak soalan tu besar, just kita masukkan sikit lah, 2 atau 3 soalan. Kalau cikgu nak soalan tu kecil, so kita boleh masukkan banyak lagi soalan. Ataupun, okay, sekejap saya ulang balik. Ataupun, cikgu klik pada ni, cikgu nak ambil semua. Cikgu rasa macam muatlah semua, satu page. Sebab page dia pun besar agak, macam size A4 punya page. Cikgu nak ambil semua, nak try. Muat tak kalau saya ambil semua? Nampak tak? So cikgu pun klik ya, select dan pilih semua. Okay. Ni nak try muat ke tak muat. Contoh. Sebab soalan cikgu ni soalan yang straight je, rasanya tak ada masalah. Okay, next, dan sebab cikgu dah ambil semua, so finish. Okay, dia akan keluarkan soalan dekat sini. Okay, dia dah setkan soalan. So kita boleh besarkan lah. Kalau nak besarkan lagi, kita boleh besarkan. Okay, sebab dia punya luas lagi pada bawah ni, kita boleh besarkan lah. Okay, rasanya dah jelas ni untuk pelajar kita. Nampak lah. Okay, kita dah ada set soalan. Okay, untuk page yang pertama. Jadi, seterusnya kita nak pelajar jawab. Bila soalan objektif, kita akan gunakan pilihan jawapan objektif. Okay, multiple choice. Okay, so untuk soalan yang pertama contohnya, kita kena ada skema dia lah. Kita kena tahu berapa nombor 1 tu apa jawapan dia, nombor 2 apa jawapan dia. Contoh ni skema saya ni. Okey. Maaf, boleh tak tanya sekejap cikgu? Okey, boleh. Tak boleh ke kita ambil satu file terus masuk dekat dalam kelas cake ni? Contohnya maksudnya untuk kita ada dalam 5 page kan? Kita masukkan sekali, maksudnya kalau kita masukkan dia memang kena copy and paste dalam bentuk image lah maksudnya. Dia tak boleh terus masuk daripada PDF tu, dia akan masuk dalam bentuk file macam tu, tidak Sekejap. Dia ada satu lagi function ni. Kita tinggal satu lagi. Kita dah save dekat. Okay. Kita ada satu lagi. Create from file. Okay. Yang ni pun rasanya boleh pakai. Okay. Boleh pakai. Sekejap saya tengok. Okay. Ni pun sama juga. Kita boleh pakai macam ni. So dia akan create daripada file. Pun boleh juga. Kalau cikgu ada PDF. Cuma sekarang ni. Cikgu kena pastikan kalau cikgu create from file, file yang cikgu buat tu dah sesuai untuk satu page. Maksudnya dia akan ikut page cikgu lah. Kalau cikgu ada PDF ni 11 page, okay, cikgu buat create ni 11 page. Contoh Kalau from file ni cikgu kena create daripada file Word tu, cikgu dah kena create yang sesuai untuk slide dalam page tu. Okay, so cikgu kena createkan page ni biar sesuai supaya pelajar tu boleh nampak semua sekali. Contoh bila kita masukkan from file. So kita pilih lah mana soalan yang kita nak. Dia sama juga function dia.
macam tadi juga. Cuma kita ambil terus daripada file ni, satu persatu juga. Okay, kita akan masukkan satu persatu. Okay, kalau ada lagi page kita masukkan. Macam tu lah. Page yang kedua contohnya, saya ambil. Okay, contoh saya ambil 2 page dulu. Saya finish. Okay, akan createkan 2 page juga. Sama juga. Boleh. Cuma saya tunjuk tadi new tu sebab mungkin ada cikgu yang nak satu persatu. Okay, satu persatu. Dia sebenarnya sama je function dia. Kita ambil pada tu juga. Okay. Cuma yang ni, yang tadi kita nak create satu persatu. Okey Cikgu Wan. Lagi satu Cikgu Wan. Okay. Dia boleh tak, dia punya paparan memang landscape sahaja ya? Boleh buat portrait? Dia sebenarnya bukan landscape, dia besar sebenarnya. Kalau kita klik ni, dia ke bawah. Dia macam portrait. Oh, okey. Alright. Dia kita nampak je dekat depan tu slide ni macam dia landscape kan. Cuma bila kita klik ni, pelajar masuk, dia akan sebenarnya besar ke bawah. Okey. Terima kasih Cikgu Wan. Okay, saya tunjuk balik lah. Ini kalau kita ambil daripada soalan boleh juga boleh pakai from file dengan ataupun gunakan new assignment. Sama je function dia. Okay, so kita dah ada contoh kita dah ada soalan. Okay, saya tak nak tunjuk semua, nanti cikgu akan buat lah. Okay, untuk semua soalan saya akan tunjukkan contoh untuk soalan objektif. Okay, jadi kat sini kita boleh masukkan untuk soalan objektif kita gunakan multiple choice. Kat sini contohnya nombor 1 ni jawapan dia D kan. Okay, jawapannya D contohnya lah. Jawapannya D. Kita pun klik untuk jawapan yang sebenar dan kita terus berikan markah supaya bahagian ni lagi, bahagian objektif, pelajar akan terus dapat markah secara automatik. Kita tak perlu nak kira satu-satu. Okay, so kita pun save dan letakkan yang tempat yang sesuai lah. Kalau soalan nombor 1 ni tepi ni, kita letakkan di tepi soalan. Okay, itu soalan yang pertama. Untuk soalan kedua pun kita klik lagi sekali. Okay, kita tengok apa jawapan yang sebenar. Kita pun letak di tempat yang sepatutnya. Okay, contohnya jawapan dia B. Okay, kita pun letak di bahagian B. Macam seterusnya sampai ke bawah. Okay, sampai soalan nombor 6. Okay, kita buat. Okay, satu persatu. Ini kita kena buat satu persatu. Okay, jelas cikgu? Okay, ini untuk soalan objektif. Okay, ini untuk soalan objektif. Okay, kemudian so saya tak payah tunjuk semua lah takut kita tak cukup masa. Okay, kemudian kita pun balik kepada slide ini. Kita nak pergi kepada slide yang kedua. Contohnya slide yang kedua ni, kita dah habis soalan objektif, kita nak buat soalan struktur pula. Okay, kita pun ambil daripada file yang sama juga, matematik tadi. Okay, kita terus rujuk kepada page yang ada soalan struktur. Okay, contoh yang ini.